Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada siri yang ke-64 dalam mendalami dalam membongkar rahsia-rahsia dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan majlis, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada pada episod yang ke-64. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, pengajian kita terbahagi kepada 3, iaitu Qamus Al-Quran. Yang pertama dan yang keduanya adalah mengenai dengan latihan menggunakan buku merah, latihan kata dasar Al-Quran dan juga latihan kaedah terpilih seperti mana tuan-tuan belajar sebelum ini. Dan bahagian yang ketiga adalah bahagian tadabbur Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan pada hari ini, marilah sama-sama kita mengikuti daripada awal sehingga ke akhir. Tapi tuan-tuan yang ada kesibukan, ada urusan, maka boleh ulang siar kembali. Tuan-tuan boleh layari page Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan juga YouTube kami, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat ini jangan dilupakan kita membaca suratul Kahfi sebelum terbenamnya matahari pada hari ini, iaitu sebelum waktu maghrib, dan sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa kita terus pergi ke bahagian yang pertama, Qamus Al-Quran. Kita berada pada huruf jim, kita dah selesai alif, ba, ta dan juga tha. Okey. Dan kita juga telah selesai pusingan yang pertama dalam mencari perkataan yang kerap digunakan dalam Quran, iaitu 3 ba dan 4 ba. Sekarang pusingan yang kedua, mencari 2 ba, 2 kotak merah. Dalam misi mencari 2 kotak merah. Tuan-tuan lihat dalam muka surat ke-83 huruf jim. Kita dah telah bincangkan semalam jaba, yajbi, ijtaba, jawabin, al-jawabi. Semalam kita dah bincangkan panjang lebar. Dan sekarang ini kita terus pergi ke muka surat 84. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 ba di sini muka surat 84 adalah jahada. Dalam Quran cukup banyak. Wa kanu bi ayatina yajhadun. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-19 pun ada.
Juzuk 19. Tuan-tuan buka di mana? 8 lai. Okey, plus 1 page. 8 lai plus 1 page, iaitu 8 lai tambah 1 muka surat. Ayat atas sekali. Kisah apa tu? Kisah mengenai dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ataupun Nabi Sulaiman. Selepas itu Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah juzuk yang ke-24 pun ada. Dalam juzuk ke-24 tuan-tuan boleh lihat pada 9 lai juzuk 24. 9 lai di bawah tu ada ayat wa kanu bi ayatina yajhadun, dan banyak lagi di tempat yang lain, dan itu yang istihdar yang saya ingat pada juzuk 24 tu lah, 9 lai. Tuan-tuan buka, ada ayat yajhadun wa kanu bi ayatina yajhadun. Jahada yajhadun maknanya ingkar. Engkar. Saya tak pasti bahasa tulisan Rumi. Apa yang saya ingat, saya menggunakan I, bukan I. Engkar. I, ingkar. Apa yang saya tahu saya, wallahu alam. Tapi itu bukan satu isu atau masalah yang besar. Di sini tulis engkar. Okey. Apa perbezaan ingkar dan juga jahad? Jahada yajhadu. Juhdan. Jahada yajhadu. Apa perbezaan dia? Di sini dalam bahasa Arab pun ada juga ingkar. Ankara yunkiru inkaran. Ingkar juga. Tapi ingkar ankara yunkiru ni tak sama seperti jahada yajhadu. Sebab apa tak sama? Sebab ingkar, ankara yunkiru inkaran. Ankara tu ingkar. Tapi kemungkinan dia ingkar satu nikmat yang tersembunyi. Satu nikmat yang tersembunyi dia ingkar. Dia melawan satu nikmat yang tersembunyi yang ada pada diri dia. Itu kita panggil ankara yunkiru inkaran. Sebab nikmat yang tersembunyi yang seseorang itu ingkar tak dipanggil jahada yajhadu. Nampak Kemudian ankara yunkiru inkaran, ingkar ini lebih umum berbanding dengan jahada yajhadu. Sebab apa tu? Jahada yajhadu, dia ingkar tapi dia tahu benda tu ada hujah di hadapan dia. Contoh macam orang-orang kafir. Mereka ingkar. Adakah mereka tak tahu? Mereka tahu. Sebab tu Quran tak gunakan wa kanu bi ayatina yunkirun. Quran tak guna. Wa kanu bi ayatina yunkirun. Quran tak guna. Quran kata wa kanu bi ayatina yajhadun. Sebab orang kafir, mukjizat dah ada depan dia, kitab. Dalil, hujah, burhan dah ada depan dia. Tapi dia ingkar. Ingkar tu atas dasar apa? Sebab tak nak taat. Kalau orang Yahudi dia degil kepala batu, tak nak dengar. Dia yang betul. Walaupun dah ada bukti di hadapan dia, kata dia yang betul. Itu kita panggil ingkar tersebut adalah ingkar yang mana dia tahu. Bukan dia jahil. Dia tahu dan betul, hujah dah ada, bukti dah ada di hadapan dia. Itu dipanggil ia jahil. Maknanya lebih mubalaghah ingkar tu. Berbanding dengan ankara yunkiru, dia ingkar juga. Tapi ingkar ankara yunkiru, ingkar ini lebih bentuk umum. Kemungkinan dia tahu, kemungkinan dia tak tahu. Sebab apa dia ingkar? Sebab dia jahil, dia tak tahu. Sebab apa dia ingkar? Sebab dia tahu. Itu pun boleh juga ankara yunkiru, lebih umum. Okey? Ini sebenarnya kita dah kupas lah dalam perkataan seerti dulu. Tuan-tuan rujuk, refer baliklah. Kemudian kita lihat perkataan yang bawah dia, jahim. Jahimun. Jahim tu neraka. Okey. Ashabul jahim. Penghuni neraka. Ada juga jahim tu maksudnya neraka jahim, sebab neraka ni kan ada banyak jenis. Neraka saqar, neraka jahannam. Banyak lagi nama-nama neraka. 7 nama-nama neraka. Dan salah satunya adalah nama dia Al-Jahim. Tapi pendek kata dia jenis neraka lah.
Ya. Kemudian yang kedua, yang dua ba lagi, iaitu jim dal dal. Jaddun. Jaddun ni keagungan. Apa nama, dalam suratul jin juzuk 29. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Nampak tak? Jaddu rabbina. Jad maksudnya keagungan. Tapi ada juga jad maksudnya datuk. Jad. Jad mana apa? Jad, datuk. Jaddun. Jamak dia apa? Ajdadun. Datuk. Tapi kena ingatlah, kita bukan fokus bahasa Arab. Kita fokus bahasa Arab Al-Quran. Lebih spesifik. Jadi kalau kita sebut tentang bahasa Arab, jaddun makna apa? Datuk. Itu yang perkataan yang lebih familiar atau lebih popular. Jaddun. Macam nama Jeddah. Jeddah tu Jeddah. Sebab apa Jeddah? Jeddah, lapangan kapal terbang di airport di Saudi, nama Jeddah. Kita nak pergi ke Mekah, tak ada kapal terbang berhenti kat Mekah, berhenti kat Jeddah. Jadi Jeddah tu adalah Jaddah, iaitu nenek kita. Jaddah, nenek perempuan. Kalau orang utara kata Jaddah ni nenek atuk. Kalau lelaki Jaddun. Kita panggil Tok Wan. Tapi nak bahasa mudahnya, Jaddah adalah nenek perempuan, Jaddun adalah atuk laki-laki. Okey. Sebab kan ada kisah mengenai Adam dan juga Hawa alaihi wassalatu wassalam. Adam diturunkan di mana? Lepas makan buah khuldi, diturunkan di India. Ada sejarah lah. Okey. Kemudian Hawa di mana? Di Jeddah. Kemudian mereka bertemu di mana? Mereka bertemu di Jabal Rahmah. Sebab tu orang kata Jabal Rahmah tu tempat yang mustajab untuk dapatkan jodoh. Wallahu alam lah. Jadi wallahu alam, tak ada pun hadis ke apa kata apa benda-benda macam tu. Cuma itulah sejarah. Bila sebut sejarah ni, perlu yang kita ingatlah history. Perlu kita ingat kemungkinan betul itu ada, tapi tak semestinya tepat. Tuan-tuan belajar, saya ingat lagi, belajar universiti history mengenai dengan kisah Musa alaihi salatu wassalam, Fir'aun ni ada 3 lapisan Fir'aun. Jadi saya kata, pelik, banyak rupanya. Jadi Fir'aun bersama Nabi Musa, Fir'aun daripada Fir'aun mana tu? Yang pertama ke, kedua, ketiga? Banyak. Makna zaman tu siapa yang menjadi presiden Mesir, yang menjadi raja di Mesir, semua nama Fir'aun. Jadi saya tanya lecturer tu, yang mana satu zaman Nabi Musa? Dia kata yang last sekali. Itu kemungkinan, sebab sejarah ni kita bolehlah baca, tengok, hayati, tapi tak boleh kita percaya 100%. Okey. Tapi seronok belajar history ni, seronok. Sebab dia banyak cerita. Tapi bila periksa tak apa nak seronok lah. Sebab banyak. Macam tuan-tuan ambil SPM lah. SPM ni subjek yang paling mudah sejarah lah, history. Sejarah. Sebab dia baca je. Tapi bagi orang yang malas baca, disangkut lah. Sebab apa? Dia tak perlu belajar macam matematik. Ada formula ni. Tak perlu belajar sains, ada formula ni X, Y, Y. Tak perlu belajar. Dia hanya baca dan faham. Bagi orang yang mengikuti sejarah, minat, okey. Tapi bagi siapa yang tak minat, maka dia sangkutlah sebab dia malas baca. Okey. Jaddun makna keagungan. Jadid tu makna yang baharu. Boleh nampak? Jadid yang apa? Yang baharu. Jadidun. Jamak dia apa? Jamak dia adalah judud. Okey. Judud ataupun judat. Judud lah. Apa yang saya ingat saya judud. Tapi tuan-tuan boleh refer balik kamus. Kamus tengok. Perkataan jadid, plural dia. Okey. Kemudian judad. Itu jamak tau. Sebab atas wazan fu'alun, atas wazan judadun, itu bukan mufrad, itu jamak. Okey. Mufrad dia apa? Mufrad dia adalah juddatun. Juddah. Juddah. Kalau jaddah,
Jaddah. Jaddah nenek. Juddah. Makna denai di pergunungan. Ini ada dalam surah tu apa? Fatir. Juzuk yang ke-23 sebelum surah Yasin tu. Juzuk 22. Tuan-tuan boleh buka 8 lai. 8 lai juzuk 22. Ada wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Boleh? Tengok juzuk 22. Tengok terjemahan dia. Mana? Juzuk 22 muka surat apa? 437. Mana dia? Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ayat 27 surah Al-Fatir. Tidakkah Allah Ta'ala turunkan daripada langit air, turunkan hujan. Maka Allah Ta'ala yang keluarkan dengan sebab hujan jadi buah-buahan yang pelbagai warna, variasi warna. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Dari di antara bukit-bukit daripada gunung ganang, bukit bukau, ada judad. Judad ni dia tulis di sini jalan-jalan. Ada apa? Jalan-jalan yang berwarna putih dan yang berwarna merah, yang pelbagai warnanya. Wa gharabi busud, dan juga hitam yang sangat pekat. Okey. Jalan-jalan ataupun di sini tulis garis-garis putih dan merah yang beraneka warnanya. Okey, di sini tulis apa? Dekat kamus kita tulis denai di pergunungan. Okey, itu makna juddah ataupun judad. Okey. Kemudian yang dua ba lagi apa? Jim dal lam. Jadal. Jadalun makna perdebatan. Perdebatan ataupun pertelingkahan. Jadal ni tuan-tuan boleh tengok wa kanal insanu syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Betul dalam surah Al-Kahfi. Juzuk yang ke berapa tu? Juzuk yang ke-15. Yang ke-15 lah. 9 lai plus 1 page. Tuan-tuan buka saya kena buka. Tuan-tuan pun kena buka sekali lah. Mana dia? Ayat ke berapa tu? Ayat 54 surah Al-Kahfi. Muka surat 300. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Bukan aktsaru, aktsara. Jadi apa? Jadi khabar kana. Wa kanal insanu adalah isim kana, adalah manusia itu aktsara syai'in. Adalah manusia itu banyak sangat apa? Jadala, bantahan ataupun pertelingkahan, berperdebatan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bacakan ayat ni lah. Sebab apa? Nabi tegur menantu dia. Kamu tak bangun malam Tak bangun malam menantu Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kamu tak bangun malam. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau Allah Ta'ala nak kejut, Allah Ta'ala kejut lah. Maknanya aku tak sedar tidur mati ni bukan sebab apa? Allah Ta'ala punya kerja. Kalau Allah Ta'ala nak bagi aku jaga, aku jaga. Kalau Allah Ta'ala tak bagi aku jaga, maka aku tak jaga. Jadi seolah-olah dia nak apa? Mengelak lah Sayyidina Ali. Dia nak bagi tahu kat Nabi, bukan aku tak nak bangun, dah aku tak jaga. Allah Ta'ala tak bagi aku jaga. Jadi Nabi pun baca wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia macam itulah, dia suka berdebat. Kita kata ni sebenarnya salah ni. Betul, tapi dari aspek yang lain. Kalau tengok dari segi fakta tu salah. Tapi kalau tengok balik, betul. Sebab apa? Dia kona sikit. Dia kona. Okey, jadi manusia sifat dia begitulah. Dia suka berbalah. Berdebat.
Tak adalah berdebat sampai bergaduh, tak ada. Cuma suka itulah konak-konak cakap sikit. Cakap suka pusing sikit lah. Kemudian seterusnya kita lihat muka surat 85. Adalah 85 dua bar? Tak ada. Ada satu je. Betul 85 ada satu je. Sebelum tu semalam ada orang tanya tau. Saya tengok balik semalam. Ada orang tanya mengenai dengan hukum rejam. Admin pun tak bagi tahu saya. Selalu admin akan call, bagi tahu ada soalan. Tapi semalam dia tak call, tak bagi tahu saya pun kata ada soalan. Semalam tu mengenai dengan hukum rejam. Bila dimansuhkan, rejam tak mansuh. Yang mansuhkan undang-undang kita yang mansuh. Hukum rejam tak dilaksanakan, rejam tak mansuh. Yang dimansuhkan itu adalah, kita kena faham dalam konteks mansuh ini dia ada dua. Satu mansuh bacaan, satu mansuh hukuman. Hukuman tak dimansuhkan, yang dimansuhkan adalah bacaan. Boleh apa beza tu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab usul ada sebutlah mengenai dengan ayat Quran sebelum dimansuhkan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Apabila lelaki tua dan juga perempuan tua berzina, maka rejamlah mereka berdua. Rejamlah mereka berdua. Itu ayat Quran tu. Tapi ayat Quran tu telah dimansuhkan. Ayat tu mansuh, bukan hukum. Hukum masih kekal. Ayat yang dimansuhkan, hukuman masih kekal. Okey? Dia ada beberapa kategori yang contohnya dalam Quran, ayat masih ada, hukuman dimansuhkan. Contoh macam apa? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Setahun. Siapa perempuan yang kematian suami dia, iddah dia setahun. Hukum masih ada. Ayat itu masih ada. Tak dimasukkan. Ayat Quran kita baca, Suratul Baqarah, juzuk yang kedua, tuan-tuan buka 9 lai. Ayat tengah-tengah, 9 lai. Ayat Quran masih ada, tapi hukuman dah tak ada dah. Bukan hukuman. Hukum tu, ayat hukum tu dah tak ada. Hukum tu tak diaplikasi dah. Sebab dimansuhkan. Tapi ayat masih kekal. Tuan-tuan kena faham, dalam bab nasikh wal mansukh. Dalam bab nasikh wal mansukh di dalam Al-Quranul Karim, ada yang ayat dimansuhkan, tapi hukuman tak dimansuhkan. Jadi puan yang bertanya semalam, bukan hukuman tu dimansuh, rejam tak dimansuhkan, masih relevan sehingga sekarang, cuma tak ada negara yang buat, setahu saya lah. Tak ada negara yang buat. Jadi rejam masih relevan dan masih diguna pakai dalam Islam, diaplikasikan dalam Islam. Cuma ayat itu tak ada dah. Ayat dimansuhkan, ayat bacaan. Kemudian mengenai dengan hukum ayat iddah tadi, iddah perempuan yang kematian suami, ayat masih ada, masih ada dalam Quran berkekalan. Kalau kita baca pun mendapat pahala satu huruf 10. Satu huruf bukan satu kalimah, satu huruf 10. Tetapi dari segi aplikasi dah tak ada. Sebab dimansuhkan dengan ayat sebelum tu. Ada ayat 4 bulan 10 hari, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Boleh itu kematian suami bila iddah ni bermula? Lepas kematian suami ke esok tu baru mula? Mati je suami dah start lah.
Itulah hari pertama. Matinya suami itulah hari pertama dia iddah. Jadi tak boleh keluar rumah lah. Tak boleh mengiringi jenazah suami ke perkuburan. Tak ada apa-apa keperluan pun. Kalau ada keperluan boleh lah. Mungkin kalau ada keperluan. Macam mana keperluan tu? Oh, kalau dia tak pergi ni kemungkinan dia pengsan. Dia kena pergi juga. Kena pergi lah. Tapi kalau dia tak ada apa-apa keperluan, ataupun kalau dia pergi lagi teruk dia menangis, baik duduk rumah je. Tak ada apa-apa keperluan, iddah dah start lah. Okey? Mana dia telah dia start berkabung 4 bulan 10 hari. Sebab tu antara hikmah lah, hikmah perempuan dia berkabung 4 bulan 10 hari kerana untuk menyatakan setianya, loyalty lah. Loyalty, kesetiaan isteri kepada suami tu. Tapi berbeza suami kalau isteri mati, tanah merah kita tak sempat tukar, esok dah kahwin dah. Tapi tak boleh esok kahwin. Kalau ikut segi undang-undang boleh. Dari segi hukum Islam boleh. Tapi dari segi undang-undangnya, dia kena selesaikan banyak benda juga. Dia kena ambil borang, dia kena isi borang, kemudian dia kena buat apa lagi? Dia kena test HIV lah, apa benda semua tu mesti kena buat. Jadi tak boleh satu hari selesai. Kena ambil appointment juga dengan juru nikah bila dia free. Jadi maknanya makan masa jugalah. Tapi taklah selama 4 bulan 10 hari. Sekejap je. Tapi kalau belanja juru nikah tu makan, ajak dia makan setiap pagi belanja, insya-Allah cepat lagi. Daripada nak tunggu sampai seminggu sebulan, esok boleh jalan. Yang penting kena ulur lebih sikit lah dekat juru nikah tu. Kemudian belanja dia makan. Okey. Lepas tu mengenai dengan itu, mengenai apa kita sebut tadi, itu mengenai dengan matinya isteri tau. Tapi tuan-tuan, kalau para suami yang ada kat sana sidang pendengar, kalau isteri seseorang, suami jadi cerai kan, dia tak boleh kahwin terus. Contohnya, si suami telah menceraikan isteri dia. Suami ceraikan isteri dia, esok tak boleh kahwin. Dari sudut Islam boleh kahwin, tak ada halangan. Dari sudut undang-undang tak boleh kahwin. Kalau dia kahwin je, maka dia dikira sebagai berpoligami. Berpoligami, bukan dia dah cerai. Dia dah cerai. Tetapi dalam konteks undang-undang, dari sudut agama dah cerai lah. Dari konteks undang-undang, isteri yang dalam iddah, itu masih lagi dikira sebagai isteri si suami tu. Makna nafkah semua kena bayar. Dari segi Islam pun macam tu. Cuma dari segi undang-undangnya, dia dianggap berpoligami. Jadi kalau dia dah cerai isteri dia hari ni, nak kahwin minggu depan, dia tak boleh ambil borang dia bujang. Dia kena ambil borang berpoligami. Panjang. Kalau tuan-tuan nak tahu, kena SMS sajalah. Nanti kita bincang kat luar. Kita minum teh kat luar. Okey. Jadi makna suami pun ada beriddah. Suami pun ada iddah juga. Suami pun ada iddah sebab tak boleh kahwin. Sebab apa tak boleh kahwin? Dari sudut syariat membenarkan kahwin, tapi dari sudut undang-undang tak benarkan. Sebab dia kena bagi nafkah semua dekat isteri lah. Memang Islam mesti bagi nafkah dalam tempoh iddah. Tapi dalam konteks undang-undang itu dipanggil sebagai poligami. Jadi maknanya kalau dah cerai isteri, adakah dia boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Tunggu, dia pun kena beriddah juga. Sampai habis iddah isteri tu, habislah iddah suami tadi. Tapi kalau isteri mati, cerita lain. Isteri mati tak apa, memang tak wajib nafkah lah. Nak nafkah apa, dia nak mati dalam kubur. Okey. Itulah serba sedikit tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkataan apa tu? Itu perkataan jadalun. Jadalun tu maknanya kita panggil apa? Suka berdebat. Itu asalnya tadi kisahnya kisah Saidina Ali tadi. Kisah Saidina Ali. Kisah Saidina Ali dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebenarnya kisah Saidina Ali, kalau tuan-tuan baca dalam apa nama kitab At-Ta'amul. Ta'amul ni maknanya kitab muamalat, muamalat Nabi. Ta'amulun Nabi, kalau tak salah saya lah kitab tu. Dah diterjemahkan dalam Melayu kalau tak salah. Jadi dalam kitab tu pun ada sebut mengenai dengan muamalat Nabi dengan menantu dia. Kita panggil muasyarat lah, muasyarah atau muamalat Nabi dengan menantu dia. Jadi bila mana Nabi ni, bila mana Fatimah radhiyallahu taala anha, anak Nabi, dengan Ali karamallahu wajhah, suami dia, sekira ada krisis rumah tangga. Jadi Nabi tak masuk campur. Nabi akan berdiam diri. Dia tak menyebelahi pun anak dia tak menyebelahi pun menantu dia. Dia diam je. Supaya mereka selesaikan sama mereka. Tuan-tuan bolehlah dapatkan kitab tu, tengok, baca balik. Banyaklah akhlak-akhlak Nabi ajar kepada kita supaya macam mana nak selesaikan masalah. Gitu kita panggil apa? Solving problem. Sebab kita dalam di universiti pun ada belajar juga tau. Kita panggil apa? Apa nama? Saya tak ingat lah, dia ada tajuk dia. Jadi macam mana kita nak solving problem. Itu penting tu. Sebab kita dalam bermasyarakat, bila dalam masyarakat kita nak selesaikan masalah sosial. Bila dalam rumah tangga nak selesaikan masalah isteri, anak-anak, dia ada cara dia. Kemudian dalam masalah majikan, macam mana nak selesaikan masalah orang bawahan dia, staff dia. Kalau dia pemimpin, nak selesaikan masalah rakyat dia. Itu semua penting. Itu semua kena belajar lah. Kena baca banyak, baca. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya, jadalah, bertelingkah atau berdebat. Jadala yujadilu atau wazan fa'ala yufa'al. Tuan-tuan refer muka surat 14. Dia bina lil musyarakah tau. Makna dia nombor berapa ni? Dia nombor 4, kolom nombor 4. Refer muka surat 14. Refer muka surat 14, kolom nombor 4. Fa'ala yufa'ilu, jadala yujadilu, mujadalatan. Okey. Apa maksud jadala yujadilu mujadalatan? Itu makna bertelingkah ataupun bergaduh, berdebat. Berdebat tak boleh seorang. Orang gila lah berdebat seorang-seorang. Mana boleh? Jadi sebab tu bina lil musyarakah. Tuan-tuan, kolom nombor 4 muka surat 14 itu adalah untuk dua orang. Jahada yujahidu mujahadatan. Jahada mana apa? Berjihad. Mana ada berjihad seorang-seorang? Berjihad mestilah melawan musuh. Mana ada aku nak jihad? Jihad tak ada. Mesti kena ada dua pihak. Okey. Macam tu lah, jadala yujadilu, bertelingkah, berdebat. Mana berdebat seorang-seorang? Mesti ada dua belah pihak ataupun tiga belah pihak ataupun empat belah pihak. Ada 4 grup, 4 pasukan berdebat. Ataupun 2 pasukan berdebat. Yang penting lebih seorang. Ini dalam surah apa ni? Juzuk 21, first sekali surah apa nama dia? Surah sebelum surah Rum, surah Al-Ankabut. Tuan-tuan berkata, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Nampak Mana juzuk 20? Juzuk apa ni? 21. Oh ni dia. Okey. Janganlah kamu berdebat janganlah kamu berdebat wahai orang-orang Islam dengan ahlul kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Melainkan orang yang buat zalim. Orang yang buat zalim di kalangan mereka. Orang ahlul kitab jangan kita buat layan yang buruk. Jangan berdebat elok-elok, baik-baik. Melainkan orang yang buat zalim, buat jahat, terang-terang, kita kena lawan terang-terang. Okey? Jadi sebab itu wala tujadilu, itu kita nak beritahu tu. Jadala yujadilu. Okey? Kemudian seterusnya, kita nak tengok lagi kolom nombor 2. Di mana? Kolom nombor 2 ada lagi. Muka surat 84 tak ada dah. Dekat mana? 85. Di mana? Jildun. Jim lam dal, betul
Jim, lam, dal. Muka surat 85. Dia banyak huruf jim ni satu bar. Huruf jim ni banyak satu bar. Sebab satu bar ni sekali je guna. Dia datang sekali je. Paling-paling kuat pun 2 kali. Selalu sekali je lah. Jadi sebab itulah banyak huruf jim ni satu bar. Satu kotak merah. Itu makna sekali je guna. Kemudian muka surat 85 ni tuan-tuan tengok perkataan jim, lam, dal. Itu kata dasar ni. Root words. Okey. Jildun jamak dia juludun. Julud ni ada dalam juzuk 24 tau. Yang last sekali juzuk 24 23 last sekali. Juzuk 23 last sekali 10 helai. Apa ayat dia? Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Julud itu kulit maknanya. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Nampak? Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang terbaik, paling baik. Iaitu kitab Al-Quran, mutasyabihan, yang serupa, yang berulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan menjadi meremang kulit ni makna bulu roma lah. Orang yang takutkan Tuhan mereka. Okey? Maka jadi gementar atau meremang bulu roma. Okey. Kemudian jalada yajlidu, itu lain. Jalada yajlidu makna sebat. Dalam surah apa nama ni? An-Nur. Surah Nur juzuk 18. Surah An-Nur page yang pertama surah An-Nur. Dalam muka surat tu ada tulis ayat kedua ke? Ayat kedua Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah fajlidu kulla wahidin. Sebat setiap seorang di kalangan mereka mi'ata jaldah dengan 100 kali sebatan. Nampak? Mi'ata jaldah. Jaldah tu adalah noun dia. Di bawah tu. Di bawah tu jaldatun. Jaldatun adalah sebatan noun ataupun isim masdar. Jalada yajlidu verb fa'il. Okey? Jadi fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatan. Nampak? Jaldah tu sebat. Bagi lelaki perempuan yang berzina sebat 100 kali. Tadi kata rejam. Sebat pula. Mana satu yang betul? Rejam bagi yang dah berkahwin. Kita panggilnya muhsan. Yang ghairul muhsan, yang tak kahwin lagi sebat. Sebat 100 kali di khalayak orang ramai. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan rasa kesian. Sebat jangan rasa kesian. Oh, kesian satu kali ni banyak kali. Tak, sebat. Okey. Tapi bukan kita yang sebat tau. Kerajaan yang sebat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Satu puak di kalangan manusia lihat sebat tu. Nampak lihat. Lihat tu maknanya buat di khalayak ramai lah. Jangan sebat kat mana, dalam bilik je sebat. Tak boleh tak dapat pengajaran ibrah. Tak dapat rasa takut orang-orang kat luar. Sebat 100 kali. Tapi sebat tu tuan-tuan kena ingat bukan sebat macam yang hukum civil tu. Sebat nampak punggung tu. Dekat penjara tu sebat pang nampak punggung. Itu aurat, tak boleh. Haram. Itu aurat. Ini mana tutup aurat seperti biasa. Pakai pakaian tutup aurat. Sebat. Yang tuan-tuan nampak yang dekat penjara Pudu semua tu. Kan kalau kita pergi ziarah penjara Pudu, dia akan pasang video tu kan. Sebat. 1, pom. 2, pum. Habis terkeluar, habis isi punggung. Wal'iyazubillah. Itu dinamakan sebagai deraan atau seksaan. Walaupun itu penjenayah, pesalah. Tapi dera itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dera. Sebab
bila dia dah, memanglah sebelum daripada sebat dia akan dicek dulu demam tak demam, sihat tak sihat, baru boleh sebat. Tapi sebat sehingga mengeluarkan isi, mengeluarkan isi punggung dah terkeluar, gugur. Kemudian sebat lagi, tak tahu tempat yang sama kemungkinan, pedih lah, jerit. Tuan-tuan tahu sebatan tu bukan sebat biasa-biasa tu, itu direndam dalam air asid, sebab tu kulit boleh gugur. Lepas sebat tak boleh duduk lah, kena menyerap lah, tak boleh duduk. Ada orang angkat menyerap, tak boleh nak duduk, tak boleh nak tidur dalam keadaan terlentang. Sebab apa? Tak boleh, luka terkeluar habis isi punggung. Jadi itu semua Islam tidak ajarlah seperti itu. Sebab tu dia tak panggil hukuman syariah, dia panggil civil. Jadi sebatan tersebut boleh dianggap sebagai zalim lah. Zalim. Sebab dalam Islam cara nak sebat pun dia tak boleh angkat tangan lebih-lebih. Ketiak tak boleh angkat. Ni lengan tak boleh angkat ketiak ni. Sebat macam tu je lah, sebat. Ketiak tak boleh angkat. Kalau tuan-tuan tengok yang sebat civil macam mana? Tengok badan dia. Tengok badan dah gerun dah. Kemudian dia bukan kata angkat tangan Dia bukan kata angkat tangan. Sekali dengan badan sekali dia angkat sebat. Boom. Jadi itu cara tak apa kenalah ulama-ulama fiqh pun dah bincangkan macam mana cara sebat semua. Okey. Kemudian kita lihat lagi muka surat 86 pula. 86 banyaklah sikit perkataan yang 2 kotak merah tu. Apa dia tu? Okey, perkataan yang pertama dipanggil jamalun. Jamalun adalah unta, camel. Bila sebut camel jangan tuan-tuan fikir rokok pun ada rokok camel juga. Okey, jamalun adalah unta, jamal. Jimalun itu adalah jamak kepada jamal. Jimalat jamak juga. Jimalat adalah jamak juga. Okey. Jadi jamal ni ada 2. Satu jamak dia jimalun, satu lagi jamak dia jimalat. Okey, dua-dua diguna pakai. Perkataan yang kedua dipanggil jamilun. Jamil adalah indah. Yang indah. Yang indah, yang cantik, benda yang cantik, benda ataupun orang yang cantik. Tuan-tuan kalau lihat dalam hadis, innallaha jamilun, Allah Ta'ala itu zat yang cantik. Nampak jamilun tu sifat musyabbahah. Dalam bahasa Arab dipanggil sifat musyabbahah, iaitu orang yang, kalau Allah Ta'ala kita tak sebut orang lah, zat yang cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang suka akan kecantikan. Jamal, jim mim alif lam. Bukan jamal tu, jangan tuan-tuan baca innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau tuan-tuan pendek, jamal jadi unta. Allah Ta'ala itu cantik, suka akan unta. Tak boleh lah. Tuan-tuan kena cuma dalam sebutan, orang tak sebut jamal. Tak ada orang sebut jamal. Jamal. Kecantikan. Tapi orang tak sebut dalam binaan ayat lah, struktur ayat jamal. Cuma orang tak panjang lah kalau dalam sebutan. Cuma orang sebut jamil. Jamil. Oh cantik, jamil. Okey, benda tu cantik. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, perempuan jangan keliru. Jamalun adalah apa? Adalah unta. Mufrad, singular. Kalau tuan-tuan panjangkan, jamalun. Jamalun tu makna noun, kecantikan. Isim, kecantikan. Jamalun, mim alif lam. Jim, mim alif lam. Jamalun, kecantikan. Okey. Tapi kalau tuan-tuan baca baris salah pula. Jamalun, tuan-tuan kata jimalun. Jimal tu adalah plural. Jamak kepada jamal, unta. Okey. Boleh Jamilun adalah indah, cantik. Jumlatan wahidatan, sekaligus, serentak sekaligus. Ini ayat ni orang kafir tanya kat Nabi, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu alaihi jumlatan wahidah. Wa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah.
kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Nah, orang kafir tanya, waqalu laula nuzila hadzal Quran, mengapakah mengapakah tidak nuzila hadzal Quran, diturunkan Quran ini jumlatan wahidah, sekaligus turun. Turun peringkat-peringkat, sikit sampai 23 tahun. Lama. Sebab apa Quran tak turun sekaligus ya? Quran jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Apa dia? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Seperti itulah kami nak kuatkan hati kamu, wahai Muhammad. Makna supaya kamu lebih ingat Quran, lebih faham, lebih kukuh pada diri kamu Quran. Okey, hukum-hukum Quran. Warattalnahu tartila, bacalah dengan tartil Quran. Nampak tak? Itu juzuk 19, page yang pertama bawah sekali. Tuan-tuan rujuklah juzuk ke-19, page yang pertama bawah sekali. Jumlah ni makna sekaligus. Tapi kalau dipanggil dalam bab muamalat, jumlah ni makna borong beli beli secara jumlah. Jumlah ni makna borong. Ambil semua, serentak ambil terus jumlah. Huruf jim ni nampak gaya macam panjang lagi daripada jim nun ba. Okey. Kemudian jim nun ha. Kemudian jim nun dal. Banyak lah. Ini saya rasa esok lah. Esok tak ada cuti, hari Sabtu. Hari Isnin insya-Allah kita akan habiskan secepatnya mungkin huruf jim. Insya-Allah hari Isnin, kalau tak ada apa-apa saya berjanji insya-Allah hari Isnin akan habis huruf jim. Kemudian barulah kita akan masuk huruf ha. So jim tak sempat habis hari ni banyak masa kita makan Kita gunakan masa banyak. Okey, saya rasa cukup sekadar itu untuk sesi Qamus Al-Quran. Tuan-tuan yang terlepas boleh layari kita punya Facebook pun boleh, iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa, atau puan-puan nak layari YouTube pun boleh juga, iaitu kita panggil Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan akan jumpalah, tengok di situ. Dan tuan-tuan boleh share lah, tekan butang share supaya ramai yang ambil istifadah pada hari Jumaat yang mulia ni, pengajian untuk memahami kalimat kata dasar Al-Quranul Karim. Okey? Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis kepada Ustaz Agong kita untuk membicarakan dalam buku merah latihan kata dasar ataupun latihan kaedah terpilih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh berjumpa kembali pada kali ini insya-Allah di hari Jumaat yang berkah ni. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tetap semangat belajar bahasa Arab. Jadi insya-Allah kita sudah sampai pada pada latihan muka surat 33. Jadi ini latihan yang kedua, latihan masa kata kerja. Jadi kita pada latihan ni kita mempelajari macam mana yang fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey. Jadi insya-Allah kita mulai daripada muka surat 33. Sini surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-15 hingga ke ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahu alazim. Jadi
ayat yang ke-15, 16, 17 dan 18. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab ni, sila buka kitab ni muka surat 30-33. Kalau baiknya lagi buka juga Al-Quran sebelah Al-Quran dengan terjemahan. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, jadi latihan dia sini, latihan ni al-madi. Kalau kita terjumpa daripada pilihan-pilihan ni, yastahzi'u, yamuddu, ya'mahun, ishtarau, rabihat, kanu, istauqada, adaat, zahaba, taraka, yubsirun, yarji'un. Di antara yang ni, kalaulah dia fi'il madi, contoh yastahzi'u fi'il madi, kita bagi apa nama dia tu? Sini. Tanda? Like. Apa tu? Tanda apa tu? Tanda right. Ini. Ini. Tanda right. Right. Tanda right. Tanda betul lah. Tanda betul. Macam tu tanda right. Jadi kalau dia fi'il madi, kita bagi tanda sana. Okey? Pertama, yastahzi'u. Yastahzi'u ni fi'il madi ke tak? Sekejap. Tak ada yang bagus lah. Yastahzi'u. Ni yastahzi'u. Mana yang bagus? Jadi yastahzi'u. Ini diawali oleh ya. Kita dah tampak ni diawali oleh ya. Diawali oleh ya. Ya ni termasuk yang ya ini adalah huruf mudhara'ah. Di antara huruf mudhara'ah iaitu hamzah, nun, ya dan ta. Jadi ya tu adalah huruf mudhara'ah. Jadi huruf mudhara'ah ini adalah huruf yang menandakan bahawasanya fi'il tu termasuk kepada fi'il mudhari'. Jadi maknanya yang yastahzi'u ni adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah istahza'a. Istahza'a yastahzi'u. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari, kalau kita nak carilah, nak cari apa kata dasar dia. Sini bukan mengenai kata dasar lagi, cuma kita nak tahu saja apa kata dasar dia. Kita bagi sini wazan dia. Apa wazan dia yastahzi'u? Kita tengok di wazan fi'il mudhari' di muka surat 14. Tengok sana ada yastahzi'u. Apa wazan dia? Wazan di wazan fi'il mudhari' itu ada 10 wazan dalam kitab tu muka surat 14. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek. Nanti akan terjumpa itu pada wazan yang terakhir yang ke-10. Iaitu dia wazan dia yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Kita ambil yang sejajar dengan fa, ain dan lam, iaitu ha, zai, hamzah. Maknanya inilah kata dasar dia. Ha, zai dan hamzah. Maknanya apa sini ni? Mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka, iaitu Allah mengolok-olok mereka sebagai balasan. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka. Yamuddu ini fi'il mudhari' ke fi'il madi? Yamuddu. Ni bolehlah. Ini pun diawali oleh huruf mudhara'ah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya itu adalah fi'il mudhari'. Jadi ini fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari'. Fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah madda. Madda. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak tahu apa ni kata dasar dia. Kita cari wazan dia. Wazan kalau untuk yang macam ni, yang ada syabdu macam ni, ini kan fi'il mudhari' dia, ini kalau dalam ilmu saraf dia dinamai fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af, sahih mudha'af. Jadi ini sebenarnya wazan dia adalah yaf'ulu.
Yamuddu ni asal dia sebenarnya yamdudu. Yamdudu. Maka dia mempunyai wazan yamuddu. Macam tu. Sebenarnya macam tu. Tu ada di pembahasan tasrif dan khususnya pada bab i'lal. Nanti ada. Bukan nanti, kalau kita ada belajar bahasa Arab yang ada dalam kitab tasrif bahasa Arab yang kita pelajari di sini 3 bulan. Sini ada pembelajaran bahasa Arab 3 bulan. Intensif. Macam tu. Jadi kalau yamdudu dengan yaf'ulu, maknanya kata dasar dia apa? Yang sejajar dengan fa adalah mim. Yang ain dia dal. Yang lam dia dal. Maknanya kata dasar dia adalah mim, dal dan dal. Itu tuan-tuan dan perempuan. Wa yamudduhum. Yamuddu ni makna dia panjangkan atau lebarkan. Maksud di sini ni adalah membiarkan. Wa yamudduhum, membiarkan mereka fi tughyanihim. Tughyan. Tughyan ni kalau tuan-tuan dan perempuan cari di kamus kata dasar, tughyan ni kata dasar adalah ta, ghai dan ya. Maknanya apa? Makna dia adalah melampau ataupun boleh dimaknakan kesesatan. Jadi membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Ya'mahun. Ya'mahun ni. Ya'mahun ni fi'il mudhari' ke fi'il madi? Yang tadi yang yastahzi'un ni bukan. Bukan fi'il madi. Yang muddu pun bukan fi'il madi. Ya'mahun ni, adakah dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Kita cari. Nampak? Ya'mahun. Ini pun diawali oleh ya. Ya'mahun. Itu adalah huruf mudharah. Maknanya dia adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Dari sini pun kita dah tahu. Cuma kalau kita nak tahu lebih jauh lagi, kita cari wazan fi'il mudhari' dia. Apa wazan fi'il mudhari' dia? Kita hilangkan dulu waw dengan nun, sebab ini adalah penanda ramai. Ya'mahu. Berarti fi'il wazannya adalah yaf'alu. Yaf'alu. Ni wazan dia. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah ain, mim, ha. Nanti akan terjumpa sama tuan-tuan tu di kamus kata dasar. Makna dia adalah meraba-raba. Kalau di dalam kamus kata dasar tu makna dia meraba-raba. Tapi sini ni makna dia terombang-ambing juga boleh dimaknakan. Kalau dalam Al-Quran terjemahan selalu makna terombang-ambing. Jadi Allah mengolok-olok mereka, membalas olok-olokan mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, dan mereka itu dalam keadaan terombang-ambing. Ya Syahmi ya? Okey. Jadi sini ni ya'mahun ni adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Jadi jangan kita bagi tanda. Dia yang bagi tanda ni cuma fi'il madi saja. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata. Mereka itulah yang ishtarawud dalalah. Ishtarau. Asal dia sana tuan-tuan dan puan-puan, ishtarau. Tapi selepas dia ada ad-dalalah. Ad-dalalah tak. Ada alif lam, sukun tak boleh berjumpa alif lam macam tu. Sebab tu ishtarawud dalalata. Sebenarnya ishtarau. Okey, kita padam. Jadi ishtarau. Dia tak ada diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta. Ini ni alif ni nama dia, bukan hamzah. Tak ada diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta. Jadi ini alif ni, bukan hamzah. Maknanya dia berkemungkinan besar adalah fi'il madi. Kita cuba dulu. Kita cari wazan dia. Kita nak tentukan ni, kadang-kadang kita kena sesuaikan dengan wazan dia. Yang waw ni kita elakkan sebab ini penanda ramai. Ishtarau, ini apa wazan dia? Kalau tak silap saya
kita pernah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai wazan daripada ishtara ni. Kita pernah bahas ni. Ishtara. Sebenarnya di sini ada huruf illah. Ada ya di sini sebenarnya. Tapi ya ni dibuang. Dibuang sebabkan dah berjumpa dengan waw. Ya ni kena buang. Jadi asal dia adalah ishtara. Apa wazan dia? Wazan dia kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di kitab yang hijau tu, di muka surat 14, di sana akan terjumpa wazan ada untuk fi'il madi tu, wazan dia if ta'ala. If ta'ala. Maknanya, ni dah sama dia kan? Kata dasar dia apa? Sya, shin, apa lagi? Ra dan ya. Yang ta ni tak tambahan dengan alif tambahan. Jadi maknanya dia adalah betul-betul fi'il madi. Jadi kita bagi tanda sini, ni fi'il madi. Ishtara ni apa fi'il mudhari' dia? Ishtara yashtari. Di sini baru nampak dia huruf mudhara'ah dia. Okey. Jadi yang paling senang tu sebenarnya penanda dia yang paling senang adalah hamzah, nun, ya dan ta. Cuma terkadang-kadang dia ada juga fi'il madi yang diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta terkadang. Tapi itu bukan huruf mudhara'ah tu. Contoh yassara. Yassara maknanya dia memudahkan. Yang ya ni itu bukan huruf mudhara'ah. Bukan huruf mudhara'ah. Ini memang huruf untuk fi'il madi itu punya. Itu memang huruf fi'il madi itu dia. Memang huruf asal dia, memang kata dasar dia ni yang ya ni. Tapi kalau yang di sini, yang ya di sini ni, ataupun ya yang di sini, ataupun yang ya di sini, ini adalah huruf mudhara'ah. Imbuhan untuk menandakan fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Tapi kalau yang ya di sini, ini adalah huruf asal bagi fi'il madi atau kata dasar dia punya. Itu bukan huruf imbuhan. Tapi kalau yang lain-lain itu adalah imbuhan dia, imbuhan yang menandakan ini fi'il mudhari' ni dia. Jadi walaupun kita bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan hamzah, nun, ya dan ta adalah imbuhan untuk yang menandakan fi'il mudhari' atau huruf mudhara'ah, tapi tak semua. Jadi jangan terjumpa kita kata kerja diawali hamzah ataupun nun ataupun ya ataupun ta kita sebut terus fi'il mudhari', tak boleh juga. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Kita padam yang ni. Selepas tu mereka itulah yang membeli atau menukarkan ad-dalalah, membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Mereka mempunyai petunjuk sebenarnya. Mereka tu membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka lebih pentingkan kesesatan. Mereka ambil kesesatan lalu mereka beli dengan petunjuk yang ada sama mereka. Maknanya mereka lebih pentingkan kesesatan. Fama rabihat. Fama rabihat. Maka tidaklah rabihat. Rabihat. Kalau macam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada diawali ya kan, ataupun hamzah ataupun nun ataupun ta. Ni tak mungkin dia fi'il mudhari'. Jadi berkemungkinan besar dia adalah fi'il madi. Di belakang dia ada pula ta macam ni. Ta sukun ni. Ta sukun ni ini adalah ta nama dia ta'ut ta'nis. Ini bagi fi'il. Ini fi'il. Ini dah sebenarnya ini dah menentukan bahawasanya fi'il ini adalah fi'il madi. Ada ta yang sukun macam ni. Mungkin banyak duribat. Mungkin pernah perkataan duribat. Apa lagi? Apa dalam Al-Quran ada? Ukhrijat. Ukhrijat. Ya kan? Ada ukhrijat yang pakai ta macam tu. Itu boleh jadi itu penanda bagi bahawasanya itu fi'il madi. Jadi ini adalah fi'il madi. Sebenarnya adalah rabiha. Rabiha. Yang ta ni adalah ta ta'nis yang menandakan perempuan. Rabiha. Rabiha boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dia dalam kamus kata dasar.
Boleh tak sana cari. Kalau rabiha ni kan 3 huruf saja. Maknanya kata dasar dia adalah ra, ba dan ha. Makna dia untung, mendapatkan keuntungan. Boleh tengok di kamus kata dasar. Fama rabihat, dan tidaklah beruntung. Tijaratuhum, tijarah mereka, perniagaan mereka tidaklah beruntung. Wa ma kanu muhtadin. Kanu. 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 Ini asal dia sebenarnya adalah kana. Tapi ditambah dengan waw. Ini simbol pelaku ramai. Kalau yang ta ni tadi ni simbol untuk menandakan perempuan bagi fi'il. Kalau yang waw ni adalah simbol pelaku yang ramai. Maksud dia mereka. Kanu. Jadi kana dengan waw. Jadi kana ni adakah dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Kalau yang rabiha tadi dia betul fi'il madi. Dah kita bagi cek apa tanda sini ya. Kalau yang kana macam mana pula? Okey, kana dengan waw ni kanu. Ini adalah fi'il dan dia dah pasti dia bukan fi'il mudhari'. Kenapa tak ada bukan dia fi'il mudhari'? Sebabkan dia tak diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta. Dia tak ada diawali hamzah, nun, ya dan ta. Maknanya dah pasti dia bukan fi'il mudhari'. Jadi dia ni apa? Berkemungkinan besar dia adalah fi'il madi ke fi'il amar. Macam itulah antara dua itulah. Kalau kita tengok sekarang kana ini adalah fi'il madi. Fi'il amar dia macam mana? Fi'il amar dia adalah kun. Jadi jangan sebut pula ini fi'il amar. Sebab fi'il amar dia adalah kun. Kana fi'il mudhari' dia yakunu. Sebab tu dalam apa? Wa idza arada syai'an. Ya. Apa Marzuki? Ustaz, yang kun faya apa? Wa idza arada syai'an. Idza amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Itu dia. Kun fayakun. Kun yang di sini ni adalah fi'il amar dia. Fayakun. Yakunu. Yakun ni adalah fi'il mudhari' dia. Ni ada diawali oleh ya ni. Kalau kanu ini fi'il madi. Iaitunya kana plus dengan simbol fa'il waw. Ramai. Okey. Wa makanuh muhtadin, dan mereka tidaklah muhtadin, tidaklah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Kamathalil ladzi, seumpama orang yang istauqada nara. Istauqada. Okey. Istauqada. Istauqada. Kalau kita tengok sini, dia tak ada diawali oleh hamzah, nun, ya dan ta, tapi diawali oleh alif. Istauqada. Jadi dia bukanlah fi'il mudhari'. Berkemungkinan besar dia adalah fi'il madi. Tapi kita kena carikan wazan dia. Macam biasa kita cari wazan dia. Apa ni wazan? Kalau kana tadi apa wazan dia? Ini fa'ala tadi ya. Terlupa saya bagi wazan dia. Ini fa'ala wazan dia. Yang alif ni sebenarnya berbaris, tapi sebabkan dia huruf illah dihilangkan baris dia. Ini pun juga. Apa wazan dia? Kalau tuan-tuan rujuk lagi kepada muka surat 14, di sana ada wazan dia untuk istauqada. Boleh cari, samakan. Ada tu wazan dia yang wazan terakhir, istaf'ala. Sama tak ni? Maka dia betul fi'il madi dia. Ada wazan yang sama. Istauqada, istaf'ala. Yang alif dengan alif, sin dengan sin, ta dengan ta, waw dengan fa, qaf dengan ain, dal dengan lam. Maknanya, apa kata dasar dia? Yang wa, ain dia qa, lam dia dal. Ini kata dasar dia. Istauqada. Makna dia apa? Menyalakan. Okey. Menyalakan. Perumpamaan mereka, kama salil ladzi, seumpama orang yang istauqada nara,
menyalakan api. Menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu. Maka ketika pada yang ni ya. Falamma adaat, maka ketika ni dah ada alamat ta'nis dia tuan-tuan dan puan-puan, ta'ut ta'nis. Ini dah jadi ni, dah betul ini fi'il madi, dah ada ta yang macam saya cakap tadi kan. Yang ni ta'ut ta'nis. Macam rabihat. Adaat. Okey. Ni dah fi'il madi ni. Cuma kita nak tahu dulu fi'il wazan dia. Biar kita nak pastikan. Apa wazan dia? Adaat. Tuan-tuan tengoklah di muka surat 14. Berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4. Yang 4 huruf tu, wazan yang 4 huruf untuk fi'il madi tu ada 3 bentuk dia. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Ada 3 dia. Yang paling serupa adalah yang sama adalah af'ala. Ustaz, tapi ni barisnya tak sama. Sebabkan ada huruf illah, sebenarnya di sini baris dia. Sini sukun. Tapi dia tak boleh, alif tak boleh pakai baris macam ni. Jadi yang baris alif ni, baris yang fathah ni dipindahkan ke sini, yang ni pun dipindahkan ke sini. Jadi ditukar. Jadi ni disukun. Sukun kan tak baca. Jadi macam ni dia. Adaa. Jadi yang baris yang di sini ni dipindahkan ke sini. Sebab tu yang ni tadi ni kalau di sini sebenarnya kan dipindahkan ke sini. Itu asal muasal dia. Adaa. Fi'il madi dia apa? Fi'il mudhari' dia apa? Adaa yudi'u. Adaa yudi'u. Adaa yudi'u. Makna dia menghidupkan. Apa kata dasar dia? Kalau tuan-tuan puan-puan nak cari makna, kita cari kata dasar dia. Dot, alif dan hamzah. Yang alif ni berkemungkinan antara dua, antara waw ataupun ya. Boleh tuan-tuan pastikan dulu. Apa? Sama ada dia dot waw hamzah ke dot ya hamzah. Boleh tuan-tuan cari di kamus kata dasar yang warna hijau. Makna dia nanti akan terjumpa, makna dia adalah menghidupkan. Okay. Jadi maknanya betul ni fi'il madi. Bagi tanda sini ya. Dah berapa fi'il madi kita jumpa? 1, 2, 3, 4 dan 4 fi'il madi. Satu lagi 5. Okey. Tadi dekat pen maka warna hijau tak clear. Kurang jelas. Sebab pen tak ada lagi. Okey, kita cuba dulu yang hitam ni. Tak ada ke? Ada marker tak? Tak ada ke? InsyaAllah hari Isnin kita cuba pakai guna yang marker warna hitam ke warna biru. Beli baru nanti insyaAllah. Okey. Dato' dekatkan sikit. Jangan di zoom. Tapi dekatkan saja. Okey. Jadi masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu. Perumpamaan mereka tu seumpama orang-orang yang menyalakan api, falamma adaat, maka ketika api tersebut hidup, maka ketika hidup menyala terang, ma haulahu di sekitar mereka tu, zahaballahu, maka ketika menyala, maka ketika terang yang ada di sekitar mereka tu, zahaballahu, zahaba. Zahaba. Zahaba ni dia tak ada hamzah, nun, ya dan ta. Maka dia dia dah pasti bukan fi'il mudhari'. Sama adakah dia fi'il madi? Kita cari wazan dia. Ada ke tak wazan dia di muka surat 14 tu? Kalau kita samakan dengan wazan sana tu, ada wazan yang pertama fa'ala. Maknanya dia betul adalah fi'il madi.
Fa'ala. Kata dasar dia apa? Kalau kita cari kata dasar, za, ha dan ba. Ini kata dasar dia. Makna dia, kalau dalam kamus tu, dia ada makna dia pergi. Ada makna dia menghilangkan. Membezakan dia apa? Kalau zahaba yazhabu ila, itu pergi. Tapi kalau zahaba yazhabu, zahaba bi, ada bi selepas dia, makna dia menghilangkan. Allah menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Wa tarokahum, taroka. Taroka ni sama pun dengan macam zahaba. Taroka. Tuan-tuan dan puan-puan, sama dia. Wazan dia adalah fa'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan terkecoh dengan yang ta di sini ni. Ini bukan huruf mudhara'ah. Bukan. Itu bukan huruf mudhara'ah. Itu adalah huruf asal daripada kata kerja taroka ni. Itu huruf asal dia, bukan imbuhan mudhara'ah dia, bukan imbuhan yang menandakan ini fi'il mudhari', bukan. Tapi ini huruf asal dia atau kata dasar dia. Ini adalah huruf asal dia. Ini bukan imbuhan taroka. Jadi wazan dia apa? Fa'ala. Betul ni fi'il madi. Kata dasar dia apa? Ta, ra dan kaf. Jadi jangan sampai tersilap. Nanti terjumpa yang macam taroka ni lagi. Itu bukan huruf mudhara'ah. Okey. Makna dia apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka di kamus kata dasar, yang taroka, yang ta, ra dan kaf ni akan terjumpa makna dia adalah meninggalkan. Okey. Seumpama mereka itu adalah perumpamaan mereka seumpama orang yang menyalakan api, maka ketika api tersebut menerangi apa-apa yang di sekitaran mereka, zahaballahu, Allah menghilangkan binurihim, cahaya mereka, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka, fi zulumatin, dalam keadaan gelap, dalam kegelapan, la yubsirun. Okey, saya padam ini. Yubsiruna. Yang waw ni, ini hanyalah imbuhan menandakan ramai, atau itu simbol pelaku ramai, mereka. Yubsirun. Sini dah diawali oleh ya. Ini betul ni, ini huruf mudhara'ah. Ini huruf mudhara'ah. Ini huruf mudhara'ah yang ya kan? Fi'il wazan dia apa? Kita nak pastikan, kita cari wazan dia. Tengok di muka surah 14. Apa wazan yang sama? Adalah elu. Ada tuan-tuan dan puan-puan tengok tu. Antara wazan yang kedua, ketiga dan keempat antara itu. Yuf'ilu. Ni wazan dia. Kata dasar dia apa? Fa. Ba, sad dan ra. Ni kata dasar dia. Fi'il madi dia apa? Absara. Yubsiru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok makna dia di dalam kamus kata dasar, maka tuan akan mendapati makna dia adalah melihat. Okey. Dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, dan mereka tidaklah dapat melihat. Disebabkan gelap tak dapat melihat. Summum bukmun umyun. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Jadi jangan sampai terbalik-balik. Summun bukmun umyun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Okey. Fahum la yarji'un. Maka mereka la yarji'un. Yarji'un kita cari. Yarji'un, adakah dia fi'il madi ke tak? Yarji'un, yang waw dan nun ni adalah simbol pelaku ramai, mereka. Yarji'u, sama dengan ni bentuk dia. Yarji'u, ni diawali oleh ya, huruf mudhara'ah. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Tapi kita nak pastikan,
Cara nak pastikan kena bagi wazan dia. Apa wazan dia? Wazan dia kalau kita tengok di buku hijau tu, maka wazan dia adalah yaf'ilu. Kata dasar dia apa? Ra, jim dan ain. Ra, jim dan ain. Fi'il madi dia ra, ja'a. Boleh rujuk kepada kamus kata dasar Al-Quran di buku yang hijau. Maka akan terjumpa di ra, jim dan ain ada sana tu perkataan raja'a yarji'u. Makna dia apa? Kembali. Okey, makna dia kembali. Okey. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un. Maka mereka tidaklah dapat kembali. Dah berapa kita terjumpa fi'il madi dia, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita tengok yang pertama. Yastahzi'u, ada ya fi'il mudhari', ada ya huruf mudhara'ah, maknanya dia fi'il mudhari'. Yamuddu, ada huruf mudhara'ah ya, maknanya dia fi'il mudhari'. Ya'mahun, ini pun fi'il mudhari'. Ishtarau, ini fi'il madi. Rabihat, ini fi'il madi. Kanu, ini fi'il madi. Istauqada, ini fi'il madi. Ada'at, ini fi'il madi. Dhahaba, fi'il madi. Taroka, fi'il madi. Yubsirun, ada ya huruf mudhara'ah, maka dia adalah fi'il mudhari'. Yarji'un, ada huruf mudhara'ah ya, maka dia adalah fi'il mudhari'. Jadi itulah penjelasan daripada latihan muka surat 33, iaitu mengenai latihan mengenai kata kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena usahakan boleh membezakan antara fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Esok pun masih yang sama, membezakan antara fi'il madi dengan fi'il mudhari' latihan dia. Tapi yang esok ni adalah kita mencari fi'il mudhari'. Tadi ni kita mencari fi'il madi saja. Esok kita kena mencari fi'il mudhari'. Lepas tu kita mencari fi'il amar. Bukan esok hari Senin ya. Esok pun cuti. Boleh tuan-tuan dan puan-puan usahakan sebelum hari Isnin, malam dia tu tuan-tuan dan puan-puan dah membaca latihan ataupun kerjakan sikit-sikit. Jadi masa kita buat live, tuan-tuan dan puan-puan dah ada persiapan dan tak terkejut nanti masa kita menjelaskan atau menguraikan jawapan-jawapan daripada latihan yang ada. Mungkin itu saja terlebih dahulu pada pagi hari yang berbahagia ni. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Kahfi, dan semoga saja apa yang kita kongsikan boleh tuan-tuan dan puan-puan fahami dan memberikan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus mempelajari bahasa Arab. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia counter ssd @gmail.com. Tengok. Okay, insyaAllah selepas ni Ustaz Farid akan menyampaikan. Jadi counter ssd@gmail.com. Counter ssd ya. Tadabbur. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kita kerana memberi pencerahan mengenai dengan latihan yang diberikan tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sesi tadabbur. Semalam kita dah bincang dah, dalam tadabbur ni kita dah bincang semalam mengenai dengan syurga. Ada dua tingkatan yang tinggi, dua tingkatan yang rendah. Dan juga ada huraian-huraian dia lah. Begitu juga kita bincangkan semalam sebelum daripada ini, iaitu ada golongan. Golongan dipanggil ibadullah dan juga al-abrar. Okey? Itu juga kita bincang panjang lebar pada hari yang sebelum ini. Untuk pengetahuan dan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai dengan syurga dan neraka ni, seperti mana tuan-tuan tahu, Nabi SAW ada menyatakan dalam hadis, syurga ni ada 8. Pintu dia ada 8. Jadi mana ada 8 nama pintu syurga. Seperti mana dalam hadis Muslim ada sebut, orang yang rajin berpuasa dalam
dia akan memasuki pintu Rayyan. Pintu Rayyan adalah untuk orang yang rajin berpuasa je, puasa sunat. Bukan puasa fardu. Puasa fardu adalah wajib. Tak dapat tidak semua kena puasa. Kemudian pintu-pintu neraka pula ada 7. Pintu-pintu neraka ada berapa? Ada 7. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quranul Karim. Tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Hijr. Satu line plus satu page. Suratul Hijr, juzuk 14. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Okey. Apa dia tu? Tuan-tuan boleh lihat dalam ayat ke berapa ni? Ayat ke-44 suratul Hijr, muka surat 264. Okey. Ayat 44, neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada mereka. Dan 7 pintu neraka, setiap pintu tu ada orang yang telah ditetapkan untuk masuk. Okey. Nampak? Quran menyebutkan pintu neraka semua ada 7. Sebab tu kita lepas daripada subuh, lepas daripada maghrib, disunatkan kita apa? Menyebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebab kita nak berlindung daripada 7 nama neraka. Walaupun hadis ni hadisnya dhaif, lemah. Lepas subuh, lepas daripada maghrib kita baca. Okey. Walaupun hadis lemah tapi tak apa, sebagai fadilat. Allahumma ajirni minan nar. Tapi jangan tuan-tuan baca panjang pula, Allahumma ajirni minan nar. Jadi kalau tuan-tuan baca panjang maknanya dia lain. Allahumma ajirni minan nar wal iyazubillah. Ya Allah, tempahkanlah untuk aku api neraka. Ajirni, balaskanlah aku api neraka. Dia dari lain. Allahumma ajirni, tu dipendekkan, bermaksud minta berlindung daripada api neraka. Tapi kalau tuan-tuan panjangkan, minta balas, dibalas api neraka, atau minta tempahkan api neraka. Nampak Jadi yang betul Allahumma ajirni minan nar, yang salah Allahumma ajirni minan nar. Itu yang kita bincangkan sebelum ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita terus. Jadi kesimpulannya saya nak bagi tahu apa? Nama pintu-pintu syurga tak ada dalam Quran. Disebutkan dalam hadis Nabi, semua disebutkan dalam hadis Nabi, semua ada berapa? Ada 8 pintu. Manakala pintu-pintu neraka 7 itu disebut dalam Quran, laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Okey. Kemudian sekarang kita lihat dalam suratul Waqiah. Kita dah bincang tentang al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, darjat dia lebih a'la, lebih tinggi daripada al-abrar, orang-orang yang baik. Sekarang ni nak bagi tahu as-sabiqin al-muqarrabin dalam suratul Waqiah. Darjat mereka lebih tinggi berbanding dengan ashabul yamin. Ashabul yamin golongan kanan. Okey. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Waqiah. Surah apa tu? Juzuk yang ke muka surat 534. Okey, tuan-tuan tengok 534, ayat ke berapa? Ayat ke-10. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Okey, itu mengenai dengan ayat as-sabiqun, orang-orang yang muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun, orang yang darjat lebih tinggi daripada ashabul yamin. Manakala ashabul yamin yang dirakamkan dalam Quran, tuan-tuan boleh lihat ayat selepas dia. Itu ashabul yamin, rendah sikit daripada as-sabiqun al-muqarrabun. Golongan yang kedua, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Okey, itu ashabul yamin. Kita buat compare, perbandingan antara ganjaran yang diberikan kepada ashabul as-sabiqun al-muqarrabun dan juga ashabul yamin. Seperti mana kita buat compare semalam antara dua syurga yang tinggi dan dua syurga yang rendah. Okey tuan-tuan, pastikan Quran surah Al-Waqiah berada di sisi tuan-tuan, muka surat 534. Okey perkara yang pertama kita lihat untuk golongan as-sabiqun al-muqarrabun, mereka ini dapat kelebihan apa? Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ayat ke-15 dan juga 16. Iaitu mereka ini dihiasi takhta ataupun kursi mereka itu dihiasi dengan emas. Dan juga mereka duduk saling hadap menghadap. Bukan duduk susun ke belakang, tak. Saling hadap menghadap. Kalau tuan-tuan lihat dalam ashabul yamin, kelebihan ashabul yamin, dia kata apa? Wa furushim marfu'ah. Kerusi-kerusi yang diangkat. Nampak? Kerusi yang diangkat. Tapi mana lebih hebat kerusi yang ditinggikan, diangkat, berbanding dengan kerusi ataupun takhta yang dihiasi dengan emas. Sudah pasti yang dihiasi dengan emas lebih hebat ganjaran dia untuk as-sabiqun al-muqarrabun. Okey, perbezaan yang kedua tuan-tuan lihat. Untuk as-sabiqun al-muqarrabun ini, apa kelebihan dia? Ganjaran yang Allah Taala berikan iaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun, ayat 17, ayat 18 19, iaitu bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Apa dia? Untuk as-sabiqun al-muqarrabun akan mengelilingi mereka, akan tawaf mereka, sentiasa berpusing, beredar di kalangan mereka adalah wildanum mukhalladun, iaitu anak-anak muda yang berkekalan muda. Tak tua-tua, berkekalan muda, pelayan-pelayan. Sentiasa muda. Jadi pelayan-pelayan ni muda, tengok dia pun astronot. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka akan beredar mengelilingi penghuni syurga dengan membawa akwab. Akwab ini adalah gelas-gelas. Akwab jamak kepada kub. Wa abariq jamak kepada ibriqun, iaitu carek-carek. Wa ka'sim min ma'in, dan juga gelas berbentuk piala daripada mata air. Okey. Ayat ke-18 diambil daripada air yang mengalir. Bentuk gelas, bentuk piala tu. Bawa. Kalau kita lihat untuk ashabul yamin, mereka diberi apa? Wa ma'im maskub. Diberikan air yang mengalir, tak henti-henti air mengalir. Itu saja. Tapi untuk as-sabiqun al-muqarrabun sentiasa ada pelayan, pembantu dia. Kemudian
bawa lagi gelas cerek dengan mana gelas cerek bukan biasa-biasa punya, yang betul mahal lah. Kalau tuan-tuan tengok gelas lagi mahal, lagi sedap minum. Cerek kalau beli RM5, RM10 tak apa nampak air tu sedap. Tapi tuan-tuan bubuh lah. Walaupun air TO je, TO panas, tapi cerek tu harga dia RM500. Memang nampak pun dah cantik. Bukan air tu nampak cantik, kita minum tu rasa sedap. Nampak cerek cantik sangat. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan lihat lagi. Ada pun untuk ashabul yamin dia bagi wama maskub. Itu saja. Satu je. Kemudian disebut lagi untuk siapa? Untuk as-sabiqun al-muqarrabun, iaitu wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang mereka boleh pilih, apa mereka nak mereka berpilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung yang mereka nak, mereka boleh pilih, yang mereka ingini. Okey? Itu perbezaan dia. Tapi dalam surah, dalam ashabul yamin, apa benda Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata bagi ashabul yamin ini fi sidrin makhdud. Apa sidrin makhdud pada ayat 28? Makna pohon bidara yang tak berduri. Pohon bidara dengan buah-buahan yang mereka boleh pilih. Buah-buahan tu kita boleh pilih lagi hebat daripada pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian wa talhim mandud, dan juga pohon pisang yang tersusun rapi buahnya. Buah tu nampak cantik, buah pisang tu. Nampak macam buah pisang dekat dunia, nampak macam sama tau. Tapi rasa dia lain. Lepas tu nampak susunan dia pun cantik. Tuan-tuan kalau biasa masuk tampak mall-mall yang buah-buahan susun cantik je, masuk pun kita rasa masuk pun dah sedap. Tak beli pun, masuk pun dah rasa sedap, cantik, nampak pandangan susun, oren, apple, cantik. Okey. Nampak Jadi maksudnya buah-buahan yang mereka boleh pilih, daging burung yang mereka nak, itu mereka lebih hebat untuk as-sabiqun al-muqarrabun berbanding pohon bidara yang tidak berduri, dan juga wa talhim mandud, dan juga pohon pisang. Nampak? Yang tersusun buah dia rapi. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Untuk as-sabiqun al-muqarrabun disebut pada ayat ke-22. Wa hurun 'ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Okey. Dan mereka untuk as-sabiqun al-muqarrabun, mereka mendapat bidadari syurga. Okey, yang indah. Seperti mana permata-permata yang tersimpan elok. Okey. Dan tidak dijelaskan seumpama ini bagi ashabul yamin. Bahkan Quran kata ashabul yamin ni inna ansha'nahunna insya'a, ayat 35. Sesungguhnya Allah Taala menciptakan mereka bidadari ini dengan satu ciptaan. Kemudian faja'alnahunna abkara, dan mereka ni sentiasa perawan, dara. Uruban atraba, mereka ni penuh cinta terhadap kamu dan juga sebaya dengan kamu. Nampak? Sebaya dan penuh cinta terhadap kamu. Jadi nak bagi tahu surah ini untuk ashabul yamin tak dijelaskan secara terperinci. Walaupun dia panjang, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Okey? Tetapi tak sama. Apa yang tak sama tu? Tak sama seperti mana as-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun, mereka Allah Ta'ala kata mereka dapat hurun ain. Kemudian diberitahu pula perumpamaan hurun ain seperti tersimpan elok dalam satu tempat yang terpelihara. Nampak? Tapi untuk ashabul yamin tak cerita macam tu, cuma dia bagi tahu umur sebaya cinta kepada kamu. Okey.
Dan inilah perbandingan sifat mereka dalam ayatul Rahman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Kita dah bincang dalam ayat suratul Rahman antara dua syurga yang tinggi dan dua syurga yang rendah sedikit. Inilah kadar yang mampu saya sampaikan mengenai dengan at-tasyabuh wal ikhtilaf, persamaan dan juga perbezaan antara ayat Quran, walaupun dia mempunyai satu kita panggil apa tu, satu benda, satu perkataan, satu kalimah sangat memberi makna yang berbeza dengan kalimah yang lain. InsyaAllah kita akan sambung lagi mengenai dengan ayat-ayat at-tasyabuh wal ikhtilaf, persamaan perbezaan antara satu ayat dengan ayat yang lain pada hari Isnin ini. InsyaAllah kita akan kita akan mulakan semula. Mudah-mudahan kita punya majlis ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengharapkan tuan-tuan yang tak faham tinggalkan di ruangan komen kalau ada persoalan. Kalau ada persoalan tinggalkan di ruangan komen. Kemudian yang tak dapatkan buku, dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Buku kita ada 2 saja dan stok amat terhad lah. Saya tengok, saya rasa mungkin kurang daripada 10 lah. Ini stok terakhir kita lah untuk 2 buku ini. Dan seterusnya, perempuan, jangan pada hari Jumaat ini, marilah sama-sama kita sharekan, berkongsi ilmu. Tekankan butang button share supaya ramai mengambil istifadah daripada pengajian kita pada pagi yang mulia ini mengenai dengan Al-Quranul Karim untuk memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membincangkan hari ini suratul Al-Waqi'ah. Tuan-tuan boleh repeat balik, ulang balik, dengar banyak-banyak kali, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Dan pastikan terjemahan berada di sisi tuan-tuan, comparekan antara satu ayat Ashabul Yamin dan juga As-Sabiqun Al-Muqarrabun, iaitu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana darjat mereka lebih tinggi daripada Ashabul Yamin. Ashabul Yamin makna golongan yang kanan. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.